Okey, yang kedua apa yang kita kena tahu? Elektron ni, ion positif ni. Okey, kat sini kita kena tahu ion positif terima elektron. Okey, itu yang berlaku dekat terminal positif ni. Okey, kita tengok bahagian catatan. Atom logam daripada terminal negatif melepaskan elektron untuk membentuk ion logam. Jadi elektron tu semakin menipis. Elektron mengalir melalui terminal positif, elektron diterima oleh kation dalam elektrolit. Okey, elektron ni diterima dalam elektrolit ni, yang dalam ni, dalam larutan ni. Okey, jika ion hidrogen yang menerima elektron, gelembung gas dibebaskan di terminal negatif. Okey, jika ion hidrogen yang menerima elektron, gelembung gas dibebaskan di terminal negatif. Jika ion logam menerima elektron, pepejar logam terenap di terminal positif. Okey, faham? Okey, kita pergi ke muka surat seterusnya. Sekarang muka surat 32 kan? Tapi muka surat 33. Tak dah, sekejap. Di manakah 33? Okey, ni muka surat 33 cikgu. Okey. Terangkan tindak balas redox dalam sel kimia. Kita tengok logam yang mempunyai keupayaan elektron piawai not lebih negatif. Masya Allah. Atau kurang positif menjadi terminal negatif atau anode. Okey, atom logam membebaskan elektron dan mengalami pengoksidaan. Okey, bila bebas elektron je kamu kena ingat itu adalah tindak balas pengoksidaan. Okey. Logam yang mempunyai keupayaan inot yang lebih positif atau kurang negatif akan menjadi terminal positif ataupun katot. Ion di dalam elektrolit yang dipilih untuk dinyah cas di dalam larutan mengalami penurunan. Okey, dekat terminal positif bukan elektrod tu yang berlaku sesuatu dekat dia. Bukan elektrod tu yang jadi tindak balas. Yang ambil elektron daripada terminal negatif tadi adalah ion yang berada dalam elektrolit. Okey. Contohnya kat sini, okey, kita ada terminal negatif dengan terminal positif. Inot yang lebih negatif atau kurang positif kat sini akan berlaku pengoksidaan. Okey. Elektron akan mengalir dari terminal negatif iaitu anode, kita panggil anode, ke terminal positif yang dipanggil katot. Okey. Logam dengan nilai E not yang lebih positif atau kurang negatif, di sini penurunan berlaku. Okay. Mungkin kamu keliru tahun lepas. Ada kamu belajar kalau negatif katot, positif anode, tapi dalam sel kimia ni, terminal negatifnya kita panggil sebagai anode. Terminal positif dipanggil katot. Okey. Kenapa? Kerana sekarang ni dekat terminal negatif, apa yang anode ni buat? Anode ni membebaskan elektron. Manakala dekat terminal positif katot ni, apa yang berlaku? Dia akan terima elektron. Okey.
Itulah nama dia pun lain. Satu bebas elektron, satu terima elektron ataupun kita panggil apa? Dinyah cas. Okey. Terangkan bagaimana tindak balas redoks berlaku apabila elektrod kuprum dan magnesium dicelup ke dalam larutan kuprum 2 sulfat. Dia tertinggal kat sini ni. Larutan kuprum 2 sulfat. Okey, kamu tambah kat situ sulfat. Okey, dekat sini kita ada kuprum dan juga magnesium. Inot untuk magnesium adalah negatif 2.38 volt, manakala inot untuk ion kuprum adalah positif 0.34 volt. Jadi dekat sini kita boleh dah buat kesimpulan kalau inotnya negatif macam ni, maksudnya dia adalah terminal, kita tulis TM lah, terminal negatif, manakala kuprum duduk kat terminal positif. Okay, apa yang berlaku dekat terminal negatif ni nanti? Logam tu akan nipis kan? Yang ni pula apa jadi? Ion apa elektrolit, ion yang berada dalam elektrolit akan dinyah cas. Okey, dan dekat sini yang dekat terminal negatif ni kita panggil dia sebagai apa? Sebagai anode, nama dia anode, manakala terminal positif ni kita panggil dia sebagai kathod. Okey, kita tengoklah kat sini. Soalan A. Mana yang A bahasa Melayu? Duduk kat bawah kot. Okay. Turun ke bawah. Oh, dah ada dekat muka surat 34 mungkin. Kita cari muka surat 34. Ini kan muka surat 34. Okey. Kita tak ada gambar rajah lah kan? Kamu boleh rujuk gambar rajah buku dekat buku kamu. Okey, ataupun nak saya lukis semula. Okey, saya lukislah. Kita ada bikar, kita ada 2 elektrod. Tuduhlah sikit. Okey. Inot untuk apa tadi? Untuk magnesium negatif 2.38 volt. Inot untuk kuprum adalah positif 0.34 volt. Okey, kita tengok penerangan. Elektrod magnesium adalah terminal negatif atau anode kerana nilai keupayaan elektrod piawai bagi magnesium inotnya sama dengan negatif 2.38 adalah lebih negatif daripada inot kuprum. Jadi sebelum ni kita dah belajar kalau inotnya lebih negatif, itu adalah ejen penurunan yang kuat. Okay, bila kita kata ejen penurunan, tadi saya dah terangkan, kalau terminal negatif ni dia buat apa? Dia bebaskan elektron. Jadi atom magnesium akan membebaskan elektron untuk membentuk ion magnesium Mg2+, magnesium dioksidakan. Okey, setengah persamaan apa yang berlaku, kan kita start dengan atom logam, atom magnesium. Magnesium ni akan jadi Mg2+. Dia membebaskan elektron, bermaksud elektron ada di sebelah sini. Lepas tu kita seimbangkan dia. Kalau magnesium ini nombor pengoksidaannya kosong, kalau Mg2+, nombor pengoksidaannya positif 2, macam mana kita nak bagi seimbang? Kita kena tambah 2 elektron dekat sini. Jadi inilah setengah persamaannya. Okay, lepas tu kita tengok elektrod magnesium akan jadi apa? Akan jadi nipis. Kemudian elektron mengalir melalui litar luar ke elektrod kuprum. Katalah sini magnesium, yang ni kuprum. Jadi elektron akan melalulah kat sini. Nampak tak? Elektron lalu kat situ. Lalu. Okey. Soalan B.
Elektrod kuprum elektrod kuprum pula adalah terminal positif. Kita tukar pen. Elektrod kuprum adalah terminal positif atau katod kerana kupaian elektrod piawai E0 bagi kuprum adalah E0 sama dengan positif 0.34 volt adalah lebih positif daripada magnesium. Ya, besarkan. Apa ni? Elektron dari magnesium mengalir melalui litar luar ke elektrod kuprum. Apa tengok. Masya Allah. Ion kuprum 2 adalah ejen pengoksidaan yang kuat. Ion kuprum 2 dalam elektrolit menerima elektron untuk membentuk atom kuprum. Ion kuprum 2 diturunkan. Dan tadi elektron daripada magnesium tadi, elektron ni dia pergi dekat kuprum kan? Tapi dia tak pergi kat kuprum, dia masuk dalam bikar. Bikar yang mengandungi kuprum 2 sulfat. Dalam ni ada ion Cu2+. Okey. Jadi elektron ni, ion Cu2+ ni akan terima elektron. Jadi Cu2+ dia akan terima elektron untuk membentuk atom kuprum. Jadi kat sini kita seimbangkanlah kosong, positif 2. Nak bagi jadi kosong juga kena tambah 2 elektron. Okey, jadilah setengah persamaan dia. Okey, bila dah jadi Cu dah jadi kuprum ni, apa akan berlaku? Apa akan jadi dekat ni sini? Ni kita kan apa akan jadi? Dekat terminal positif negatif. Okay, dekat positif ni apa yang akan berlaku adalah pepejal perang terenap di permukaan elektrod kuprum. Okay, soalan C. Kepekatan larutan kuprum 2 sulfat. Okey, apa jadi? Tadi kita ada kuprum 2 sulfat kan? Tapi bila dah semua Cu2+ tu dah jadi atom kuprum, dalam ni kepekatan kuprum 2 sulfat ni akan berkurang. Kepekatan larutan kuprum 2 sulfat ni akan berkurang kerana apa? Kerana ion kuprum 2 ni telah dinyahcaskan kepada atom kuprum ni. Kuprum Cu2+ ni dah jadi Cu. Dinyahcaskan kepada atom kuprum. Jadi keamatan warna biru larutan kuprum 2 sulfat berkurang. Tengok D. Jika logam magnesium digantikan dengan logam zinc. Magnesium duduk mana tadi? Ni magnesium, ini Cu kan? Kalau ganti, magnesium tu ganti dengan zinc, apa akan jadi? Bacaan voltan akan berkurang. Kerana nilai kupaian elektrod piawai E0 bagi zinc adalah kurang negatif daripada magnesium. Okey, kedudukan dia macam ni. Magnesium sini, lepas tu kita ada zinc, lepas tu ada Cu. Okay, jadi bila ni semakin dekat antara dua-dua ni, bacaan voltan tu akan berkurang sebab E0 bagi zinc adalah kurang negatif daripada magnesium. Kan siapa duduk kat atas dia lebih negatif kan. Jadi yang zinc ni nilai dia E0 dia kurang lah. Kurang negatif daripada magnesium. Dan juga zinc ni lebih dekat dengan kuprum. Itulah menyebabkan bacaan voltanya berkurang. Okey. Kita naik ke atas, kita nak belajar tentang sel Daniel. Kalau Daniel tak baca ni, apa panggil Daniel? Suruh, Daniel, kalau Daniel tak tengok, suruh Daniel main tengok ni.
Okey. Apakah sel Daniel? Okey, ready ya? Sel Daniel merupakan, apa beza sel Daniel dengan sel kimia? Tadi sel kimia yang paling asas lah sel kimia ni. Sel kimia ringkas. Okey. Sel Daniel ni merupakan contoh sel kimia yang terdiri daripada elektrod zinc yang dicelup ke dalam larutan zinc sulfat. Ni benda apa ni? Okey. Elektrod kuprum dicelupkan ke dalam larutan kuprum 2 sulfat dan dihubungkan dengan titian garam ataupun pasu berliang. Okey, yang ni, yang ada titi ni kita panggil dia titian garam. Yang ada dot ni, ni panggil pasu berliang. Okey. Saya besarkan sikit gambar rajah. Okey, kamu tengok Ada kuprum, ada zinc. Lepas tu dia dipisahkan oleh dua larutan yang berbeza. Larutan tu pula kalau ini kuprum, kalau yang ni kuprum, larutan tu mesti ada juga kuprum. Okay, kalau zinc, larutan tu pun mesti ada larutan zinc sulfat. Okay, dia mesti kalau zinc dengan zinc lah, kuprum dengan kuprum macam tu. Itulah sel Daniel. Okay, yang kedua kita ada ni sel Daniel juga. Sel Daniel ke ni? Sel Daniel juga tapi dia guna pasu berliang. Okay, yang ni pula kita ada kuprum. Lepas tu kita ada larutan kuprum 2 sulfat dalam bikar. Lepas tu kita ada zinc. Zinc, dekat zinc tu ada satu lagi bekas kat dia. Kita panggil dia pasu berliang. Dalam tu diletakkan larutan zinc sulfat. Okey, apa beza? Kalau yang ini yang guna titian garam kan ada 2 bikar. Kalau kalau guna pasu berliang dia satu bikar je. Lepas tu ada pasu berliang dekat dalam bikar tersebut. Okey. Apa fungsi? Apa fungsi pasu berliang ataupun titian garam ni? Apa fungsi dia? Apa fungsi dia? Untuk membenarkan ion-ion bergerak melaluinya dan melengkapkan litar. Okey, soalan ni sangat famous, selalu ditanya. Apakah fungsi pasu berliang? Apakah fungsi titian garam? Kamu kena ingatlah membenarkan ion-ion bergerak melaluinya dan melengkapkan litar. Okey. Seterusnya kita belajar tentang apa itu notasi sel. Okey. Notasi sel adalah kaedah ringkas dalam menghuraikan sel kimia. Jadi bagaimana kita nak tulis notasi sel? Okey. Langkah-langkah untuk menulis notasi sel. Anod dan katod bagi sel setengah dipisahkan oleh dua garisan yang mewakili titian garam. Anod diletakkan di sebelah kiri dan katod diletakkan di sebelah kanan. Setiap pepejal dan larutan aqueous berada dalam lingkungan setiap sel setengah yang dipisahkan dengan garisan tunggal. Okey. Ni cara nak tulis. Elektrod, P, elektrolit, AK, dash apa garis dua double line ni, dua garisan. Lepas tu elektrolit, AK, garisan satu garisan, elektrolit, elektrolit, AK garis, lepas tu elektrod, P, pepejal lah maksudnya.
Okey, sini adalah anode untuk terminal negatif, yang ni pula kathod bagi terminal positif. Kalau pening ni tak apa, kita tengok lagi muka surat muka surat 35. Saya tengok ada tak muka surat 35 dalam ni. Tak ada. Cikgu cuma bubuh 3 muka surat saja. Okey. Tunggu Ustaz. Cikgu nak tambahkan page. Sampai belum? Okey, kita pergi ke muka surat 35. Okey, kita besarkan dia, tak nampak apa. Nampak tak? Tak nampak buku apa dah kan? Aku tengok buku apa lah. Okey. Notasi sel bagi sel Daniel. Cara nak tulis tu nampak tu, zinc. Kita bahasa Melayu jadi kita tulis macam ni. Oh, dia tak nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Zinc pepejal. Dalam zinc tu ada zinc sulfat dalam bentuk aqueous. Lepas tu buat double line macam ni. Ni menunjukkan titian garam. Lepas tu bukannya tulis logam, tulis dia punya elektrolit dia. Dan juga kuprum pepejal. Okey, macam ni nak tulis notasi sel bagi sel Daniel. Okey. Yang depan ni adalah terminal negatif. Depan kita kena start dengan terminal negatif, yang sebelah belakang ni terminal positif. Okey. Penerangan. Terangkan tindak balas redox yang berlaku dalam sel Daniel. Okey, dalam sel Daniel pun ada juga tindak balas redox. Macam mana nak explain? Okey, kita tengok penerangan dia. Elektrod zinc adalah terminal zinc dengan kuprum. So zinc duduk kat atas kan? Kuprum duduk di bawah. Macam tu. Jadi kita tahulah siapa yang kat atas ni apa dia? Siapa yang duduk di atas, anode dia lebih negatif, dia merupakan terminal negatif, yang ni terminal positif. Kat sini berlaku apa tadi? Kalau terminal negatif, dia adalah ejen penurunan. Kalau terminal positif, ejen pengoksidaan. Kalau ejen penurunan bermaksud apa yang berlaku kat sini? Kat sini ada pengoksidaan. Manakala dekat bahagian kuprum tu berlaku penurunan. Lagi apa? Kalau pengoksidaan dia bebaskan elektron. Kalau penurunan dia terima elektron. Okey, lagi apa lagi yang cikgu cakap tadi? Sini nipis, sini tebal. Dia tak tebal, dia apa? Ada sesuatu yang akan terenak. Okey, tu kita punya kesimpulan lah apa yang kita tahu apa yang cikgu dah ajak kan. Okey,
Sekarang kita tengok balik. Kamu tengok balik modul kamu. Okey. Elektrod zinc adalah terminal negatif anode kerana nilai keupayaan elektron piawai bagi zinc adalah lebih negatif daripada inod kuprum. Zinc adalah ejen penurunan. Atom zinc membebaskan elektron untuk membentuk ion zinc. Zinc dioksidakan. Okay, setengah persamaannya adalah logam zinc jadi ion zinc tambah 2 elektron. Yang ni. Kita keluar perkataan lain tadi. Okey. Cikgu tulis lain lah, cikgu tulis lain. Korang kau nampak dah kot? Okey. Zinc elektrod elektrod zinc menjadi nipis. Elektron mengalir melalui litar luar ke elektrod kuprum. Okay, sekarang kita nak terang tentang kuprum pula. Elektrod kuprum adalah terminal positif kerana nilai keupayaan elektrod piawai bagi kuprum adalah lebih positif daripada inod zinc. Ion kuprum 2 adalah ejen pengoksidaan. Elektron dari elektrod zinc mengalir melalui litar luar ke elektrod kuprum. Ion kuprum 2 dalam elektrolit menerima elektron untuk membentuk atom kuprum. Ion kuprum 2 diturunkan. Setengah persamaan adalah Cu2+ tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Itu adalah setengah persamaan untuk bahagian terminal positif. Okey, apa yang berlaku sebab kita ada Cu kat sini? Mana cube? Mana? Kepejar perak terenap di permukaan elektrod kuprum. Okey, selepas dah terangkan apa yang terjadi dekat elektrod tersebut, kita tengok pula tentang kepekatan larutan kuprum 2 sulfat. Okey, kepekatan larutan kuprum 2 sulfat berkurang kerana ion kuprum 2 telah dinyahcaskan kepada atom kuprum. Keamatan warna biru larutan kuprum 2 sulfat berkurang. Okey, soalan D. Jika logam zinc digantikan dengan logam magnesium, dan larutan zinc sulfat digantikan dengan larutan magnesium sulfat, bacaan voltan bertambah kerana perbezaan nilai elektrod piawai bagi magnesium dan kuprum yang lebih besar. Okey, tengok balik kedudukan zinc, magnesium dan kuprum. Kedudukan zinc, magnesium dan kuprum. Okey, kedudukannya begini. Magnesium di sini, zinc kat sini, Cu. Okey, jadi kalau zinc dengan kuprum, zinc ni kita gantikan dengan magnesium, jaraknya semakin jauh daripada kuprum. Itulah yang menyebabkan bacaan voltan bertambah. Okey. Sekarang kita nak kira bagaimana nak menghitung voltan bagi sel kimia, inert cell.
Caranya begini. E naught sel sama dengan E naught terminal positif tolak E naught terminal negatif. Okey. E naught terminal positif tolak E naught terminal negatif. Okey, baru kita dapat E naught untuk sel kimia tersebut. Okey, kita tengok muka surat 36. Okey, yang lain-lain ni saya delete dululah. Sekejap ah. Okey. Sekarang dia suruh kita kira sel voltan bagi sel Daniel. Sel voltan bagi sel Daniel. Okay, sekarang kalau kat sini maksudnya ni terminal negatif, yang ni terminal positif. Baik. Betul ke? Betul lah. Okey. Terminal positif kuprum adalah positif 0.34. Untuk zinc pula, nilainya negatif 0.76. Macam mana nak kira E naught sel? E naught sel sama dengan E naught bagi katot. Katot adalah terminal negatif. Ya ke? Tak. Ni katot, yang ni anode. Okey. Jadi dekat E naught katot adalah positif 0.34 volt. Kena tolak dengan E naught bagi anode iaitu zinc negatif 0.76. Kalau tak tahu nak jawab macam mana, kamu tekanlah kalkulator, kamu akan dapat positif 1.10 volt. Okay, itulah E naught sel bagi soalan ini. Okay, iaitu sel voltan antara zinc dan juga kuprum. Sekarang kita nak tengok hitung voltan sel, hitung voltan sel dari notasi sel. Gunakan siri kubayan elektrod piawai pada muka surat 28 untuk menghitung sel voltan. Okey, kat sini dia bagi nikel dengan stannum. Mana kamu nak dapat E naught, kamu boleh tengok balik dalam buku kamu. Kalau buku teks muka surat 24. Kalau buku ni tak tahulah, buku modul kamu carilah tang mana yang ada nilai-nilai E naught tu. Okey, jadi antara nikel dengan stannum ni, nikel ni adalah negatif 0.25. Okey, kalau yang stannum SN4 plus ni ada SN2 plus je. Oh, okey, SN2 plus adalah negatif 0.14. SN4 plus. Sini ada SN2 plus saja. Macam mana nak cari? Okey, kalau dalam buku cikgu ni, buku teks SN2 plus tambah 2 elektron akan jadi SN. Tapi di sini kita ada SN4 plus. Negatif 0.14 tu kalau kat sini dia kata positif 0.14. Bu, tolok.
Tolak negatif 0.25 volt dapat positif 0.39 volt. Okey, kita tengok soalan B. PT tu platinum. Ada tak? Kenapa buku teks tak lengkap? Dalam buku teks tak ada PT. Oh, okey. Iodine rupanya. Okey, kita tengok iodine. Iodine positif 0.54. Okey, iodine 0.54 manakala argentum 0.80. Okey, kamu kena tahulah yang mana satu cathode, yang mana satu anode. Kalau ikut kedudukan iodine dengan argentum, iodine duduk dekat atas, argentum duduk di bawah. Jadi siapa kat bawah, dia akan jadi terminal. Terminal apa? Positif. Siapa duduk kat atas akan jadi terminal negatif. Terminal positif ni maksudnya ini adalah anode. Betul tak? Tak betul lah. Sekejap. Okey, terminal negatif tu adalah anode. Terminal positif adalah cathode. Maafkan kecelaruan minda cikgu. Okey, jadi kena ambil inode cathode tolak inode anode. Jadi inode cathode, cathode adalah positif 0.80. Kalau untuk iodine ni positif 0.54. Jadi cara nak kira positif 0.80 volt tolak positif 0.54 volt dapat 0.26 volt. Kena letak tanda positif kat depan ni. Okey. Kemudian kita ada ferrum 2+, ferrum 3, Ag+, Ag. Jadi kena tentukanlah siapa yang duduk kat atas, siapa yang duduk kat bawah. Fe positif 0.77. Ag 0.80. Jadi siapa yang dekat atas adalah anode, siapa yang kat bawah adalah cathode. Jadi inode cathode positif 0.80 volt tolak inode anode positif 0.77 volt, kita akan dapat 0.8 tolak 0.77 dapat 0.03 volt. Okey. Soalan D, platinum Br minus Br2. Lepas tu ada tanda apa? Tanda titian garam ni Cl2, Cl minus, Pt. Platinum. Okey, jadi macam mana nak kira? Kita tengok balik dekat nilai inode Br dengan Cl. So Br adalah 1.07 manakala Cl adalah positif 1.36. Di Cl dekat bawah, Br dekat atas. Br ni positif 1.07, Cl positif 1.36. Jadi siapa kat bawah dia adalah cathode. Jadi kita ambil inode untuk Cl positif 1.36 tolak positif 1.07. Kita dapat positif 0.29 volt. Okey.
Sekarang kita ada eksperimen pula kat sini. Okey, nak teruskan ke tidak? Okay, saya baca. Untuk menentukan beza keupayaan voltan bagi sel kimia menggunakan pasangan logam yang berbeza. Okay, penyertaan masalah. Bagaimanakah pasangan logam yang berbeza dicelup dalam elektrolit mempengaruhi nilai voltan sel kimia? Okay, pemboleh ubah yang dimanipulasikan adalah logam yang dipasangkan dengan kuprum ataupun kita boleh kata pasangan logam berlainan. Dalam ikut buku teks dia tulis pasangan logam yang berlainan. Okay, pemboleh ubah bergerak balas adalah bacaan voltmeter ataupun nilai voltan sel. Okay, nilai voltan sel. Pemboleh ubah dimalarkan adalah isi padu dan kepekatan elektrolit, kepingan kuprum. Jadi kita tengok kepada hipotesis. Hipotesisnya adalah logam yang dipasangkan dengan kuprum dengan perbezaan nilai keupayaan elektrod piawai yang besar akan menghasilkan nilai voltan yang lebih besar. Atau kamu boleh rujuk hipotesis yang ada dalam buku teks iaitu pasangan logam, dia tak kata logam yang dipasangkan, dia tulis pasangan logam dengan perbezaan nilai keupayaan elektrod piawai yang lebih besar akan menghasilkan nilai voltan yang lebih besar. Apa nanti kamu habis kelas ni kamu boleh tengoklah dalam buku teks kamu. Muka surat 29. Okey, bahan. Bahan dalam buku teks dia tak bagi tahu bahan apa yang nak kena guna. Okey, tapi kat sini ada. Bahan yang kita nak gunakan pita magnesium, kepingan aluminium, kepingan zinc, kepingan ferrum, kepingan kuprum, larutan kuprum 2 sulfat 1.0 mol DM padu. Okey, radasnya adalah wayar penyambung dengan klip buaya, bikar, kertas pasir dan juga voltmeter. Okey. Ini adalah gambar rajahnya. Okey, dah habis dah muka surat 36. Cikgu kena tunjuk pula muka surat 37. Okey. Prosedur. Mesti bersihkan semua logam dengan kertas pasir. Okey. Isikan bikar dengan larutan kuprum 2 sulfat sehingga 2/3 penuh. Celupkan pita magnesium dan kepingan kuprum ke dalam larutan kuprum 2 sulfat. Kedua-dua logam disambung kepada voltmeter menggunakan wayar penyambung. Catatkan bacaan voltmeter. Langkah 1 hingga 5 diulang dengan menggantikan pita magnesium dengan logam lain seperti ditunjukkan dalam jadual. Okey, ini adalah jadualnya. Okey, magnesium dan kuprum dapat apa? Aluminium dan kuprum dapat apa? Zinc dan kuprum dapat apa? Besi dan kuprum dapat apa? Yang ni insya-Allah kita akan buat dalam kelas nanti lepas sekolah dah buka. Okey, kita pergi kepada exercise, latihan. Okey, untuk latihan ni cikgu nak kamu buat sendiri dululah. Okey, setakat tu saja untuk hari ni. Kamu siapkan latihan yang ada ni. Kita boleh besarkan nanti nampak jawapan. Okey. Buat latihan muka surat 37 dengan 38 sampai sebelum 1.4 tu. Okey, itu kerja kamu untuk hari ni. Sekian, terima kasih. Maaf, cikgu minta maaf sebab benda ni set kecil, set besar dah ada beberapa problem tadi. Okay, thank you.